Kelab Profesional dan Usahawan Malaysia ataupun Malaysian Professional and Entrepreneurs Club ingin menyarankan supaya beberapa pihak berubah dalam cara memberi layanan yang adil dan saksama kepada graduan Melayu dalam pasaran pekerjaan. Perkara ini bukan merupakan satu perkara yang tidak berasas, dan memang MyPact sendiri pun dan MyPact pun berasakan orang ramai memang telah mengetahui bahawa ada unsur-unsur diskriminasi itu berlaku dari segi pengambilan graduan-graduan Melayu kita. Antaranya kita dapat melihat di dalam iklan-iklan yang dipaparkan di dada-dada akhbar bagi jawatan-jawatan kosong dalam organisasi tertentu atau syarikat tertentu dalam negara kita di Malaysia yang menggariskan tentang keperluan calon-calon graduan ini untuk kebolehan mereka bertutur dan menulis dalam bahasa Mandarin dan Cantonese sebagai syarat untuk mereka mendapatkan pekerjaan tersebut. Terdapat beberapa kajian yang telah kita laksanakan sebelum ini tentang gaji, skala gaji di antara graduan Melayu atau pekerja Melayu berbanding bangsa lain, yang mana mereka dibayar pada gaji yang lebih rendah kerana tidak boleh bertutur dalam bahasa Cina, alasan sedemikian tersebut diberikan, ataupun mereka tidak mendapat kelebihan dan keistimewaan berbanding dengan bangsa lain yang dikuasai di dalam syarikat tersebut. Kalau sekiranya ini tidak diatasi segera, maka ianya akan memudaratkan mobiliti sosial dan memberi tamparan kepada graduan-graduan yang berada dalam pasaran, khususnya graduan Melayu Bumiputera. Justru MyPact sangat bersetuju dengan saranan agar kerajaan menerusi Kementerian Sumber Manusia menggubal Akta Peluang Saksama dan menubuhkan satu suruhanjaya bagi memantau pelaksanaan akta ini supaya tidak berlaku lagi sebaran diskriminasi dari segi pengambilan pekerja ataupun graduan di dalam pasaran pekerjaan. Diskriminasi kaum berkaitan pemilihan pekerja oleh sesebuah organisasi. Mari kita dengar pandangan daripada pelajar Universiti Putra Malaysia berkaitan isu ini. Okey, pada pendapat saya secara peribadi tentang isu yang dibangkitkan ini, diskriminasi terhadap pekerja terhadap kaum adalah ianya sesuatu yang wajar. Bukan bermaksud saya menyokong mendiskriminasi kaum Melayu itu sendiri, tidak. Tetapi saya menyokong syarat-syarat yang dikenakan itu. Dan syarat-syarat yang dikenakan tu antaranya adalah boleh berbahasa Cina. Okey, syarat tu menyebabkan semua orang berfikir ianya adalah satu diskriminasi terhadap orang Melayu. Tapi pada saya, ianya adalah satu syarat yang baik. Kerana kalaulah syarikat itu tidak meletakkan ianya sebagai satu syarat, saya sebagai pekerja yang sedang memohon kerja, saya takkan letak effort untuk mendapatkan pekerjaan itu. Kalau saya benar-benar bersungguh untuk mendapatkan pekerjaan itu, saya akan berusaha, saya akan mempelajari bahasa itu, di mana saya sendiri akan dapat menambah bahasa baru. Begitu sebab saya dapat lihat kita sendiri sangat manja. Kita nak sangat
pekerjaan itu datang dekat kita, bukan kita yang cari dia. Ini totally tak boleh diterima sebab kalau macam itu sampai bila kita nak maju. Jadi saya rasa sebenarnya syarat yang dikenakan itu adalah perlu dan tak diwajibkan bahasa Cina. Mungkin boleh letak bahasa Jepun sebab syarikat dekat Malaysia ni sangat banyak, sangat pelbagai. Jadi kalau kita nak bekerja dengan syarikat itu, kita kena ikut flow syarikat tu. Syarat-syarat yang dikenakan tu bukanlah sengaja nak diletakkan. Dia ada fungsi dia dekat situ. Kemungkinan kebanyakan dia punya klien, pelanggan, staff, bos dia sendiri adalah bukan dalam kalangan warga Melayu. Jadinya kita menghormati syarat itu dan kita ikut. Apabila kita merasakan ianya sesuatu yang mendiskriminasikan kaum Melayu, jadi ia jadi diskriminasi lah. Sebab kita terlalu memandang ianya dalam satu skop yang kecil. Kalau kita memandang ianya sebagai sesuatu yang positif dalam skop yang lebih besar, ianya tidak akan menjadi sesuatu diskriminasi. Jadi yang lain. Contoh yang lain, kita dapat tengok orang India, orang Cina, kaum lain boleh juga mempelajari bahasa Melayu. Kenapa tidak kita untuk cuba mempelajari bahasa mereka? Jadi, saya bertegas dengan menyatakan ianya adalah sesuatu yang wajar dilakukan. Pada pandangan saya dari segi teori pula, dari segi teori mungkin ianya ada sedikit persamaan dengan teori utilitarianism kerana utilitarianism menekankan tentang kebahagiaan secara sejagat. Maknanya kalau kita mempelajari sesuatu bahasa baru tu, dalam kes ini, contoh saya sendiri mempelajari bahasa baru, ianya akan memberi kebaikan bagi seluruh staf bekerja di syarikat tersebut. Maknanya, let's say kalau saya tak pandai cakap bahasa Cina dalam kerja saya, ianya akan menyukarkan klien, kita akan menyukarkan bos kita sendiri sebab the only language yang kita boleh guna cumalah bahasa Melayu. Jadi jika kita sendiri mengambil inisiatif untuk cuba mempelajari bahasa lain, insya-Allah ianya berkemungkinan akan membantu semua pihak memudahkan urusan pekerjaan kita. Assalamualaikum. Hai, so this kisah kali diskriminasi berkaitan dengan pemilihan pekerja. So pandangan saya memang tak belajar sebabkan pemilihan pekerja pun berdasarkan kepada kaum, bukan kepada keupayaan dan kelayakan pekerja pun. Macam ada berdasarkan natural law, boleh cakap yang setiap individu yang memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan mempunyai kewajipan untuk menjaga hak individu yang lain juga. So, pemilihan pekerjaan itu bukan kepada kaum, tetapi kepada kelayakan dan keupayaan pekerja tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, nama saya Amira. Saya ingin memberi sedikit pendapat. Diskriminasi ini adalah tingkah laku yang negatif yang ditujukan oleh seseorang kepada ahli kelompok yang tertentu. Diskriminasi ini wujud dalam pelbagai cara. Pada tahap yang melampau, diskriminasi ini boleh mengakibatkan pergaduhan suatu kelompok kepada kelompok yang lain. Diskriminasi boleh berlaku kepada kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin, atau seperti dalam kes yang dipilih oleh kumpulan kami, iaitu diskriminasi terhadap graduan Melayu untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan kes tersebut, saya berpendapat bahawa diskriminasi berlaku adalah tidak wajar berikutan kedudukan bangsa seseorang calon lebih diambil kira, dipanggil untuk ditemuduga berbanding dengan kualiti kelayakan seseorang itu. Kes ini berlaku terhadap syarikat yang dimiliki oleh syarikat Cina dan syarikat antarabangsa di negara Malaysia. Saya juga bersetuju bahawa stereotip menjadi punca utama timbulnya suatu diskriminasi. Stereotip adalah pernyataan-pernyataan yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik. Dalam kes ini, saya merasakan pihak majikan enggan menggaji pekerja berbangsa Melayu kerana mereka rasa pekerja Melayu suka curi tulang semasa sedang bekerja. Disebabkan itulah mereka enggan memberikan peluang kepada orang Melayu, sedangkan tidak semua orang Melayu berperangai sedemikian.
Okey, selain itu saya merasakan bahawa pihak majikan mementingkan diri sendiri tanpa mengambil kira pandangan dan pendapat orang lain. Okey, bagi mereka, mereka akan berpuas hati sekiranya hasrat mereka dipenuhi, dan bagi saya, mereka sesuai dikatakan sebagai seorang yang egoism kerana langsung tidak memberi peluang kepada bangsa lain untuk cuba bekerja di syarikat mereka. Okey, tuntasnya secara kesimpulan, pada pandangan saya merasakan semua jenis diskriminasi yang wujud, terutama dalam kes yang dipilih oleh kumpulan kami, adalah sebagai sesuatu yang tidak adil berdasarkan prinsip setiap manusia harus diberi hak dan peluang yang sama rata. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Berdasarkan kepada kes yang kami pilih, iaitu diskriminasi terhadap graduan Melayu, saya mempunyai dua pandangan. Yang pertama berdasarkan kepada teori etika moral egoism, yang mana daripada kes ini dapat saya lihat, perspektif peribadi saya dapat saya lihat bahawa pemilik-pemilik syarikat yang berbangsa Cina ataupun pihak asing ataupun berbangsa Melayu sendiri yang lebih kepada suka menggaji orang bangsa Cina daripada bangsa Melayu, kerana mereka lebih mementingkan keuntungan. Hal ini disebabkan kerana terdapat beberapa perspektif terhadap orang Melayu itu, yang mana mereka ini suka merungut jika diberikan kerja yang banyak, suka merungut ada gaji yang diberikan tidak setimpal, dan juga suka memberikan alasan untuk ponteng kerja. Oleh itu, diskriminasi ini wajar kerana bagi pemilik syarikat itu sendiri lebih menguntungkan keuntungan syarikat daripada hak kebajikan dan juga keadilan graduan-graduan Melayu. Okey, daripada pandangan saya yang kedua, daripada sisi lain pula, saya merasakan bahawa tindakan pemilik syarikat ini adalah tidak wajar kerana mereka mengenepikan apa yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Seperti kita tahu, Perlembagaan Persekutuan antara salah satu kandungannya adalah kesamarataan hak antara pelbagai kaum. Oleh itu, jelas di sini kita lihat bahawa pemilik syarikat ini tidak menjadikan Perlembagaan Persekutuan sebagai benchmark ataupun kayu ukur untuk memilih pekerja baru. Jadinya tidak wajar sekiranya faktor-faktor yang telah seperti saya nyatakan di atas tadi menjadi titik tolak untuk pemilik syarikat ini mengambil pekerja barulah. Okey, seterusnya, sebenarnya kalau ikut artikel tersebut, semua graduan ini mempunyai tahap pendidikan yang sama. Jadi adalah tidak adil untuk graduan Melayu didiskriminasikan hanya kerana stereotip atau pandangan setengah pihak tentang sikap orang Melayu. Melihat kepada huraian di atas, saya lebih menyokong kepada ketidakwajaran untuk diskriminasi seperti ini dilakukan. Andai kekurangan penghayatan budaya ataupun etika dijadikan alasan, maka sememangnya tidak adil kepada individu yang didiskriminasi itu. Seharusnya setiap individu tanpa mengira agama dan juga bangsa diberikan hak dan peluang yang sama rata dalam aspek pekerjaan. Okey, itu saja pandangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi membincangkan isu berkaitan dengan diskriminasi kaum untuk pemilihan pekerja oleh satu organisasi, kita perlu melihat kepada dua-dua perspektif, iaitu daripada segi majikan dan juga daripada segi graduan itu sendiri. Daripada segi majikan, kita tidak boleh salahkan majikan bila dia melakukan diskriminasi terhadap satu kaum disebabkan dia memikirkan kepentingan yang ada dalam diri dia untuk mempertahankan kualiti organisasi yang telah dibangunkan. Dan manakala perkara itu disebabkan oleh satu persepsi atau stereotip terhadap satu kaum yang disebabkan oleh pengalaman lepas yang mengukuhkan stereotip yang telah wujud dalam pemikiran setiap majikan. Daripada segi graduan pula, dia sepatutnya boleh mempertahankan haknya untuk mendapatkan suatu pekerjaan di mana dia tidak terus-menerus melakukan kesilapan dan kesalahan yang boleh mengukuhkan lagi stereotip yang telah wujud dalam pemikiran setiap majikan yang ada. Dia boleh memberi kepentingan dirinya sendiri untuk mempertahankan haknya untuk mendapatkan pekerjaan itu. Oleh itu, disimpulkan bahawa wajar bagi suatu majikan yang melakukan diskriminasi terhadap suatu kaum disebabkan sesuatu persepsi yang telah wujud dalam pemikirannya. Terima kasih. Daripada pandangan yang diberikan, dapatlah kita simpulkan bahawa